ketika pegawai-pegawai Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 法老因着夫人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多的牛羊、骆驼、公驴、母驴和仆婢。 Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina dan unta. 耶和华因亚伯兰和妻子撒来的缘故，降大灾于法老和他的全家。 Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. 法老就召了亚伯兰来说：“你这向我做了是什么呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？” Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia adalah istrimu? 为什么说她是你的妹子，以致我把她起来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。 Mengapa engkau katakan dia adikku? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya sebagai istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. 于是法老吩咐人将亚伯兰和他的妻子，并他所有的都送走了。 Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham dan pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. 弟兄姐妹，我们都听到了这个故事，对不对？ Saudara-saudari sekalian, kita sekarang masuk ke dalam kisah ini. 我相信在座的弟兄姐妹一定看过这个故事嘛，对不对？ Saya percaya kita semua pasti sudah mendengar cerita-cerita ini. 因为这个是在创世纪才第12章。 Kisah ini ada terjadi di dalam Kejadian pasal 12. 但是我现在跟你们解释一下，这个跟我们生命有息息相关的。 Ini saya akan memberikan satu perincian yang jelas, dan ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. 第一是说，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下到埃及去，要在那边居住。 Pertama, terjadilah kelaparan di negeri itu, dan kelaparan itu sangat parah, maka pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di sana beberapa waktu lamanya. 弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 那地遭遇饥荒，那地是什么地呀、 tanah itu terjadi kelaparan. Sebenarnya paceklik itu apa? Kenapa bisa terjadi paceklik? Kenapa paceklik bisa terjadi di situ? 那地不是不毛之地呀、 Daerah itu bukan daerah yang sangat-sangat parah. 不是荒郊野地呀、荒郊野地是啊， Daerah itu bukan daerah yang padang belantara, bukan. 那地是神召亚伯拉罕来到的目的地呀、 Tanah itu seperti tanah yang sudah dijanjikan Allah supaya Abraham bisa masuk ke sana. 呀，那地是应许之地， Ini tanah yang sudah dijanjikan Allah. 那地不是迦南美地吗？ Bukankah tanah yang sudah dijanjikan Allah itu tanah yang sangat baik sekali? 是流奶与蜜之地 Tanah 吗？ yang penuh dengan madu dan sangat baik sekali. 应该是富足而有余的吗？ Itu tanah yang sangat subur adanya. 应该是四季有春的啊。 Itu tanah yang bisa menaungi 4 musim. OK， 怎么可能会发生饥荒呢？ Kenapa bisa terjadi paceklik demikian? 那这个是真的很奇怪的事情。 Ini sangat luar biasa 是 sekali. 神特别呼召亚伯拉罕到的目的地的。 Ini sebenarnya tanah yang spesial Allah mau Abraham ke sana. 然后我们再来看， Terus kita melihat kembali 就是第2章第10节的， ayat yang kedua. 什么人遭到饥荒？ Siapa yang mengalami masa paceklik ini? 遭到饥荒的不是罗德哎。 Yang mengalami masa paceklik ini bukan Lot. 如果罗德，因为罗德贪爱世界，他活该遭饥 Kalau 荒。 seumpama Lot yang mengalaminya, itu wajar karena dia sangat tamak akan dunia. 遭到饥荒的
也不是第一个杀人犯该隐呢。 Dan orang yang mengalami masa pacaklik ini bukan Kain yang pertama kali terjadi pembunuhan itu. 若是该隐的话，本来该隐就被神给弃出去了。 Kalau seumpama Kain juga wajar karena Kain adalah yang diusir oleh Allah. 但是遭到饥荒的是顺服神的亚伯拉罕。 Tapi ini kebalikannya. Orang yang mengalami masa pacaklik ini adalah orang yang sangat taat dan patuh kepada Allah. 是神所爱所侍服的人。 Orang yang sangat dicintai, yang sangat patut kepada Allah. 难道也会遭到饥荒吗？ Kenapa orang yang demikian setia pada Allah bisa mengalami hal ini? 就比方说，就像现在我们这里，现今的一个非常爱主、很热心、很侍奉的一个好基督徒。 Seumpama kita seperti terjadi di tempat kita ini, di mana kita yang setia melayani dan mengasihi Tuhan, 也会遭到饥荒吗？ apakah juga bisa mengalami hal demikian? 在圣经的11章，约翰福音第11章1到3节，我跟你们讲这个故事就好。 Di sini tercatat di dalam kisah Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 3. 是我们知道有一个两姐妹跟一个弟弟， Kisah ini menceritakan ada dua wanita, ada satu anak adik laki-laki. 男的叫到拉撒路，他的弟弟叫到拉撒路。 Yang adiknya namanya Lazarus. 姐姐跟妹妹是马大跟玛利亚。 Cicinya bernama Maria dan adiknya bernama Marta. 我们知道这一家人都是很爱耶稣的， Satu keluarga ini sangat mengasihi Tuhan, 经常服侍耶稣的。 seringkali melayani Tuhan. 有一次他的弟弟病了， Suatu kali adiknya sakit, 病得很重， sakitnya sangat parah sekali, 我们知道最后都死掉了。 dan akhirnya sudah tidak tertolong, hanya meninggal. 病得很重的时候，他的两个姐姐就派人去找耶稣。 Waktu Lazarus sakit parah, mereka mengutus orang untuk mencari Tuhan Yesus. 他说什么？你们好好看啊！他说：“主啊，你所爱的人病了。” Mereka berkata apa kepada Yesus? Dia bilang, Tuhan, Engkau yang Engkau kasih itu sudah sakit saat ini. Orang yang kau kasih itu sakit parah. OK， 记得啊，不是不冷不热的基督徒病了， Bukan orang yang suam-suam suku yang sakit, bukan. Tapi orang yang mengasihi. 不是爱世界的基督徒病了， Bukan orang Kristen yang mencintai dunia yang sakit. 不参加聚会的人病了， Bukan orang Kristen yang tidak sering hadir dalam kebaktian. 不读经不领袖的人病了。 Bukan orang yang Kristen yang jarang baca Alkitab sakit, bukan. 但是他说是你所爱的人病了。 Tapi di sini ditekankan orang yang kau kasih itu sakit sekarang. 所以弟兄姐妹，这个告诉我们什么？ Di sini memberitahukan kepada kita apa? 信了主的人， Orang yang percaya pada Yesus 不是鸿福齐天，不等于会鸿福齐天。 bukan berarti orang sana ada keberuntungan besar, bukan. 呀，人生的逆境，人生的逆境，不等于犯罪的结果。 Masalah hidup manusia itu bertolak belakang dengan akibat dari dosa itu, berhubungan dengan dosa itu. 呀，所以在这里我也讲了，亚伯拉罕不是因为信心的软弱才遇到饥荒的。 Abraham mengalami demikian bukan karena iman yang kendor baru mengalami masa ini. 我们可以从帖撒罗尼迦前书第3章第3节的下半部，我们可以看到，他这样记载着：因为你们自己知道，我们受患难也是命定的。 Ini di sini tertera ada 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3b. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk kesusahan itu. 听懂吗，弟兄姐妹？这一节经文很重要，你们一定要把它记起来。 Ini ayat ini sangat penting sekali, kita harus ingat sekali. 因为你们自己知
知道，我们受患难也是命定的。 Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk mengalami kesusahan itu. 弟兄姐妹，我相信我们每一个人在座的，是在人生一定受过患难。 Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan yakin kita yang duduk di sini semua pasti pernah mengalami kesusahan. 对当时的亚伯拉罕来说，饥荒是很可怕的事。 Pada saat itu waktu zaman Abraham itu paceklik itu sangat menakutkan sekali. 呀，上人们那个人，因为天气干旱，造成农作物收成不好，粮食短缺。 Di mana saat itu cuaca paceklik kali panas sekali dan tidak bisa menghasilkan banyak tumbuh-tumbuhan. 生活出了问题， Hidup mengalami masalah, 造成人类和畜生的死亡。 banyak menimbulkan kematian pada saat itu. 因为亚伯拉罕是以牧羊为生的人， Karena Abraham pekerjaannya adalah gembala domba. 弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 对于我们基督徒神的儿女来说， bagi kita anak-anak Tuhan, 什么是饥荒的属灵意义？ apa itu paceklik dalam hal iman? 我们都知道，我们生活的层面不只是吃喝饱足而已。 Kita tahu, kita hidup bukan hanya makan, minum, dan lain-lain. 对，我们的生活也会出问题， Dalam hidup kita kadang-kala ada timbul masalah. 我们同样有缺乏的， Kita selalu ada kelemahan. 是不是？我们 Bukankah 的 itu? 我们的婚姻因缺乏良好的互动，会出了问题。 Dalam pernikahan kita juga mungkin bisa timbul masalah. 工作缺乏保障，所以财务就出现了危机。 Pekerjaan mengalami masalah. 亲子关系因为父母和儿女缺乏沟通，就产生莫大的距离。 Antara ayah, ibu, dan anak juga terjadi masalah, sehingga terjadi satu masalah besar. 我们的身体健康缺乏保养运动，也出了红灯。 Kesehatan kita karena kita kurang olahraga akhirnya menimbulkan masalah juga. 这些都是人生的逆境嘛。 Inilah namanya kehidupan paceklik kita dalam rohani kita. 所以我们要认知，逆境是避免不了的。 Maka kita harus mengakui paceklik dalam hidup kita ini tidak bisa dihindari. 要记得，神没有莫测应许天色常蓝， Harus diingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. 神没有应许基督徒无病无灾的。 Dan Allah juga tidak menjanjikan orang Kristen tidak akan sakit atau susah. 神没有应许一个人信主受洗之后一帆风顺。 Dan Tuhan tidak berjanji apabila seseorang telah menerima Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan mengalami kesusahan. 所以呢，狂风暴雨也会临到神的儿女。 Maka segala gelombang laut dan ombak sekalipun akan hadir dalam kehidupan kita orang Kristen. 就好像刚才我们听的谁掌管明天，对不对？ Seperti yang lagu 我们知道 kita nyanyikan tadi, kita tidak tahu siapa yang memegang hari esok kita. 所以就有人传福音给我们。 Apabila ada seseorang lagi menginjili kita, 信耶稣好的无比得永生， percaya pada Tuhan akan mendapat banyak manfaat, 得到永生 dapat keselamatan. 是对的， Betul, 这个是福音。 itu benar firman Tuhan. 但若你听到的福音说，信了耶稣之后，你今生就会飞黄腾达。 Dan apabila ada orang menginjili pada kita semua bahwa kalau percaya pada Tuhan, hidup kita akan makmur segala macam, OK，你千万不要信， itu jangan kita percaya. 因为那个是魔鬼的谎言。 Ini adalah bukan firman Tuhan, tapi firman dari si iblis. 神不会背书他没有应许的事。 Tuhan tidak pernah menyetujui hal yang tidak berkenan padanya. 那些都是空头支票。 Itu adalah bohong belaka. 一旦不兑现的话， Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, 你失去了信心，
kita sudah melalaikan iman kita, 离开神， meninggalkan Allah. 那个时候魔鬼就放鞭炮了。 Waktu itulah iblis mulai pesta pora. 所以我们接下来再看， Kita melanjutkan lagi ayat berikutnya. 当亚伯拉罕遇到饥荒的时候，他的信心就开始软弱了。 Waktu Abraham mengalami masa paceklik ini, imannya sudah mulai goyah. 你看他怎么样？他说第13节，求你说，他跟他太太说，求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。 Mulai Abraham mulai berbicara di sini, tolonglah kamu katakan engkau adikku, supaya aku mendapatkan damai karenamu dan nyawaku terselamat karena kamu. 这次他不求告神， Dia sudah tidak minta kepada Allah, 他求告的是人， dia sudah minta kepada manusia. 因为我们知道， Sebab kita tahu, 我们因神得平安存活的， sebab kalau kita mohon pada Allah, kita baru bisa mendapat damai sejahtera. 不是因为人的平安存活。 Bukan karena kita minta sama manusia kita mendapatkan damai sejahtera. 没有神就没有平安。 Tidak ada Allah, maka tidak ada damai. 你看啊，为什么亚伯拉罕从乌尔一的到迦南的时候，他不会有这种思想，他不会说哦，会有人家会想要抢他的太太，横刀夺爱 ，OK？ 因为他到每一个地方的时候，他就先阻挡。 Abraham tidak pernah memikirkan hal yang demikian tadi karena setiap saat, setiap waktu dia di tempat manapun dia selalu ingat mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. 但是他一下埃及的时候，在路上他就会想到他的太太是个美人 ，OK？ 怕人家横刀夺爱，对，所以他就说：“求你说你是我的妹子。” OK？ Waktu Abraham sudah mau memasuki Mesir, dia sudah mulai pikirannya ngawur. Dia sudah bilang, kalau seumpama kita sudah sampai di Mesir, tolong kamu katakan engkau adalah adikku. Jangan bilang istriku. 果然不错，他想到的什么真的就发生了。 Benar, apa yang dipikirkan benar terjadi pada saat dia sampai di Mesir. 所以呢，他的老婆就被带到皇宫里面去了。 Oleh karena itu, istrinya pun akhirnya dibawa ke Firaun ke istana. 弟兄姐妹，尤其是姐妹们，我要问，撒来那个时候到底是怎么样想的？ Permisi tanya, saudari-saudari, Sarai bagaimana saat itu waktu dia memikirkan hal ini? 尤其是在皇宫里面， Waktu dia sudah ada di istana, 他会说：“亚伯拉罕啊，亚伯拉罕，你小心啊你啊！我出来的时候一定把你宰了。” apakah mungkin Sarai waktu itu berbicara, hai kamu Abraham, awas tuh, kalau saya keluar dari Mesir nanti saya akan beri perhitungan pada kamu. 第16节， Ayat yang 16. 因为撒来的关系，所以呢，法老就给了亚伯拉罕许多的牛羊、骆驼、公鹿、母鹿和仆婢。 Oleh karena kecantikan dari Sarai itu, Abraham mendapatkan banyak sekali kambing, domba, lembu, keledai jantan, budak laki dan perempuan, dan semua apa yang terbaik buat dia. 弟兄姐妹，你好好看那个第16节，最后 Kita kalau perhatikan betul ayat 16 yang terakhir. 仆婢 Di sini budak perempuan。 perempuan. 好，你记起来。第17节， Yang ayat 17. 耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故，将他在以法老和他全家。 Abraham oleh karena istrinya Sarai itu, maka Tuhan Allah menjatuhkan tulah atas Mesir. 都拉不上。 Tulah yang sangat hebat. 弟兄姐妹，你看到没有？本来神说 ，OK， 你要让人得以祝福，借着你。刚才我们看到的第 Di dalam 12章2节，
我必施福你，你也叫别人得福。 Sebenarnya di sini di dalam pembacaan kita yang awal, Allah mengatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ya, kamu juga berkatin orang. Dan juga Abraham, kamu akan menjadi juga memberkati orang lain. 地上的万族都因你得福。 Semua mendapatkan berkat oleh karena engkau. 现在呢，你看一看这个变成怎么样了？ Sekarang kita lihat apa yang terjadi. 法老全家被神降了大灾， Firaun satu keluarga mengalami bencana besar. 不是祝福反成了咒诅。 Bukan berkat, tapi itu mendapatkan kutukan. 在第18节的时候， Di ayat 18, 法老就召了亚伯兰说：“你这向我做了什么呢？ lalu Abraham dipanggil oleh Firaun. Apa yang kamu perbuat atas diriku? 为什么没有告诉我她是你的妻子呢？ Kenapa engkau tidak mengatakan kepada saya terus terang bahwa itu adalah istrimu? 差一点我把你戴了绿帽子。” Hampir aku 绿帽子，绿帽子你不能。OK， 好，没有关系。hampir saja istrimu saya nodai. 于是法老就吩咐人将亚伯兰和他的妻子，并他所有的书送走了。 Akhirnya Firaun memerintahkan kepada hamba-hambanya itu untuk membawa semua harta, semua Abraham, apa yang dia miliki semua untuk pergi. 你知道吗？这表示说第20节表示说，这个是不速之客。这个亚伯兰啊，在法老的眼中啊，这个就好像是扫把星来的。扫把星itu orang sial. Bagi Firaun, Abraham dengan kehadiran Abraham ini membuat sial bagi dirinya. 呀，所以就把他用扫把把他扫走。 Sehingga Abraham harus disapu bersih dari istana. OK， 好，接下来第13章，亚伯拉罕就带着他的妻子罗德，并一切所有的，从埃及 ，OK， 从埃及上南地去。 Maka pergilah Abraham dan dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 对，第13章第3节，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和埃的中间，就是从前是打帐篷的地方。 Di sana ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemah mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. 第4节说什么很重要，也是起现筑坛的地方。 Di mana tempat itu juga menjadi tempat Abraham dipanggil. 他又回到哪里求告耶和华的名？ Saat itu dia kembali lagi ke tempat itu untuk memohon Allah. 弟兄姐妹听到吗？ Saudara-saudara sekalian, 回到了原点。 dia sudah kembali ke titik nol, OK， ke titik awal. 个titik awal，OK， 又在那边筑坛求告耶和华。 Dia mulai kembali lagi mempersembahkan mezbah kepada Allah. 弟兄姐妹，饥荒没有过期的，还没有过期， Pacaklik masih belum berlalu. 因为他刚到了埃及就被滚回来了， Baru dia sampai di Mesir sudah diusir. 所以回到原点了。 Dia sudah kembali ke titik awal. 饥荒还是一样， Pacaklik masih tetap berlangsung, 但是他求告神， tapi dia mulai memohon pada Allah. 因为亚伯拉罕经历过了这一个，他知道了他的神是比饥荒还大。 Karena Abraham menyadari Allah yang dipercaya melampaui kehebatan dari pacaklik yang dialami. 你看，回到原点之后，他好像就没有遇到饥荒了。
kita melihat waktu dia kembali ke titik awalnya lagi, dia sepertinya tidak mengalami lagi masa paceklik. 其实计划还在的。 Sebenarnya paceklik itu masih ada. 当他求告神了之后， Waktu dia mau mempersembahkan persembahan, 对他来说，这一个就过去了。 bagi Abraham hal tersebut yang itu akan berlalu, sudah berlalu. 他也意识到，他的神比法老王还大。 Dia menyadari Allah dia melebihi akan Firaun. 因为为什么？若神不主动阻止，他的这一个太太就被法老就变成埃及艳后了。 Apabila Allah tidak turut campur tangan untuk menghalau hal demikian, mungkin Sarai sudah menjadi istrinya Firaun. 弟兄姐妹，你知道吗？我们的亚伯拉罕呐， Saudara-saudara sekalian, Abraham yang kita percaya, yang kita lihat ini, 他不像我们这样蒙福的。 dia tidak seperti kita. OK， 我们一打开圣经第1章第1节，我们就看到神创造天地。 Dia tidak seperti kita karena kalau kita waktu kita buka Alkitab, kita sudah melihat Allah menciptakan alam semesta. 亚伯拉罕呢，是从一个偶像的国家出来的。 Abraham hidup dalam lingkungan orang yang menyembah berhala. 听说他的家族就是做偶像的。 Dengar kabar, Abraham keluarga nenek moyangnya itu adalah orang yang menciptakan berhala-berhala itu. 你知道偶像就好像台湾这里，全台湾都是很多偶像的。 Berhala-berhala seperti kita lihat di Taiwan banyak sekali. 偶像就是说，比方说我们想要投资土地、投资房地产，我们就去拜什么？拜土地公。 Apabila seperti orang Taiwan kalau mau buka usaha apa, dia akan menyembah kepada dewa Tutikong. 让女孩子或是太太肚子不争气的话，不能生孩子，就去拜个松子娘娘。 Apabila istri tidak bisa melahirkan atau tidak bisa hamil, akan menyembah kepada budaya Walin. 他们说的松子娘娘。 Dewa Nyam-nyam. 让孩子不大会读书，去拜个那个孔子，到孔子庙那边去。 Apabila anak kurang pandai sekolah, kita sembah dewa Kongzu. 所以当时 ，OK， 亚伯拉罕知道他所信的神是伟大的神。 Pada saat itu Abraham menyadari Allah yang dia percaya adalah Allah yang luar biasa. 大概就是比他的偶像比较大而已。 Dia melebihi akan berhala-berhala itu. 但是他不了解，他所信的这一个神是全能的神。 Tapi dia tidak menyadari Allah yang dia percaya adalah Allah yang sangat luar biasa. 所以，当他从埃及回来的时候， Pada saat dia kembali dari Mesir, 他才知道他的神比饥荒还大。 dia baru menyadari Allah yang dia percaya melampaui lebih dari masa pacaklik yang dialami. 他的神比法老王还大。 Allah yang dia percaya melebihi akan Raja Firaun. 弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 我们的神有没有大过我们的问题？ Allah yang kita percaya apakah melampaui akan masalah yang kita hadapi? 所以刚才的诗歌最后一首诗歌，神掌管明天，他会牵我的手。 Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan adalah Allah bisa memegang tangan kita. 所以弟兄姐妹，克服逆境的途径不是下埃及。untuk untuk mengatasi pacaklik bukan hanya ke selatan. Untuk bisa mengatasi masa-masa pacaklik ini bukan untuk masuk ke tanah Mesir. 而是全信靠神。 Ini harus sepenuh hati bersandar pada Tuhan. 阿门。好。第二段，我们也想到，
为了亚伯拉罕这一个的过犯做错了这一件事，影响到他的子子孙孙。 Oleh karena ulah dari Abraham ini mempengaruhi akan keturunannya selanjutnya. 我们来看一看亚伯兰的13章第2节，亚伯兰的金银生出几多？ Abraham mempunyai sangat kaya, banyak ternak dan perak dan emas. 因为他从埃及上来了，埃及法老王给他了很多。 Dia sudah waktu dia tiba di Mesir, Raja Firaun sudah memberikan banyak sekali harta kepada dia. 而且呢，亚伯兰同行的罗德，他的侄儿也有很多牛群羊群。 Juga Lot ponakannya juga banyak mendapatkan berkat, banyak domba, lembu dan segala macam. 所以呢，搞到那地永不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能统计了。 Sehingga karena harta mereka banyak, sehingga mereka tidak bisa lagi berkumpul jadi satu. 亚伯兰的牧人和罗德的牧人就相争了。 Maka terjadilah penggesekan antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. 所以亚伯兰就对罗德说：“你跟我不可以相争，你的牧人和我的牧人也不可以相争，因为我们是骨肉。” Maka Abraham berkata kepada Lot, di antara kita jangan ada terjadi pertengkaran, maupun antara budakmu dengan gembalamu dan gembalaku juga tidak ada boleh terjadi pertengkaran. OK， 他说亚伯兰说：“遍地不是在你的眼前吗？你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。” Maka berkatalah Abraham pada Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Maka kalau seumpama kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. 第10节，罗德啊，就举目看见约旦河前平原，这道萧索都是滋润的。但是那地耶和华还没有灭索多玛和罗马以前，如同耶和华的言辞也像埃及地。 Lot melayang pandangnya, lalu dilihatnya seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan dan tanah Mesir, sampai ke Zoar sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 罗德没有去过耶和华的园子， Lot tidak pernah 呀，罗没有去过伊甸园， Taman Eden. 大曼埃及， Lot tidak pernah masuk Taman Eden, 但是他去过埃及。 tapi dia pernah masuk ke tanah Mesir. 你看他在哪边写着，如同耶和华的园子，也像埃及地。 Dia bilang di sini 第10节， lalu Lot memandang padang, lalu dilihatnya seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan dan tanah Mesir. 所以因为他看过埃及地，所以他就选了那个平原。 Karena dia pernah melihat tanah Mesir, maka dia pilihlah tanah itu. 第12节，罗德就往平原的城巴，渐渐的挪移帐篷，这到了索多玛。 Lalu tinggallah Lot di kota dataran, perlahan-lahan ia memindahkan kemahnya sampai ke Sodom. 弟兄姐妹，若亚伯拉罕没有带罗德下埃及去，他就不会到这个地步。 Seumpama Abraham tidak membawa ponakannya Lot ke Mesir, mungkin Abraham tidak akan mengalami hal demikian. Mungkin Lot Lot tidak mengalami hal ini. OK， 所以呢，第12节，罗德就住在平原的城巴，渐渐的挪移帐篷，这到索多玛。 Maka Lot tinggal di kota dataran itu pelan-pelan dan memindahkan semua kemahnya sampai ke Sodom. 这个就像新约以弗所书第4章22节的时候，我们这旧人就因私意的迷惑，慢慢的变坏了。 Seperti dalam Efesus pasal 22 22. Ya. Ya.
Efesus pasal 4 ayat 22 di situ mengatakan manusia lama kita tertipu oleh keinginan hawa nafsu secara bertahap menjadi semakin buruk. 当神要毁灭 Ketika Allah ingin memusnahkan satu kota, 毁灭那个平原诸城的时候，他就纪念了亚伯拉罕。 maka Allah ingat akan Abraham. OK， 第32节说，亚伯拉罕呢，当时我们知道亚伯拉罕跟神求说，就那个地方从50个人求到10个人，他说求神不要动怒，求主不要动怒。我再说一次，假若哪里有10个呢？神说。 为这10个缘故，我不灭那个城。 Abraham memohon kalau seumpama di kota itu ada 10 orang, saya tidak akan musnahkan. Tidak akan musnahkan kota Sodom. Kota Sodom Gomora. 弟兄姐妹，有没有10个人？ Adakah 10 orang? 因为我们知道，神把那个都灭掉了。 把Sodom Gomora灭掉了。 Karena kita tahu kota Sodom dan Gomora sudah dimusnahkan sama Allah. 你知道为什么亚伯拉罕从50个求到10个人？ Kenapa kita mengetahuikah dari